Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan membentangkan isu rasuah yang berlaku dalam kalangan pejabat awam. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya ialah Muhammad Fadli bin Aliaman, bernomor metrik S63140. Pertama kita akan masuk kepada pengenalan apa itu rasuah. Perkataan rasuah berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud ar-rashwah. Pihak SPRM pula mendefinisikan rasuah adalah satu perbuatan menyogok dan memberi suapan dalam berbagai bentuk seperti memberi hadiah, memberi uang tunai, dan juga pangkat. Dalam kalangan pejabat awam pula, rasuah merupakan salah satu tindakan yang mana menyimpang daripada tugas utama atau tugas kewajiban rasmi khusus pejabat awam tersebut. Oke, seterusnya kita akan masuk kepada faktor yang mana faktor ini boleh dibahagikan kepada dua, yaitu faktor dalaman dan juga luaran. Faktor dalaman yang pertama adalah kos sara hidup yang tinggi, yang mana pejabat awam yang tinggal ataupun bekerja di kawasan bandar tersebut. Seterusnya adalah kelemahan pribadi seseorang, yang mana kurangnya pegangan agama yang kukuh dalam diri seseorang pejabat awam itu yang boleh menyebabkan berlakunya isu rasuah. Perkara ini juga boleh dikaitkan dengan penjawat awam tidak menitik beratkan baik buruk hasil yang mereka dapatkan. Oke, seterusnya adalah sikap penting diri sendiri, khususnya kepada penjawat awam itu sendiri, yang mana lebih mengutamakan kepentingan pribadi berbanding dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Oke, seterusnya adalah faktor luaran. Faktor luaran yang pertama adalah hubungan keluarga, yang mana hubungan keluarga ini adalah bersifat untuk membantu keluarga sebagai contoh meluluskan sesuatu prosedur yang mana pada mulanya harus melalui beberapa saringan. Dengan asbab hubungan keluarga tersebut, mereka memudahkan urusan sesuatu. Seterusnya adalah pengaruh rakan sekerja, yang mana pengaruh pengaruh rakan sekerja yang melakukan rasuah ini dapat mempengaruhi pemikiran dan juga budaya kerja dalam sebuah organisasi tersebut. Tambahan pula yang melakukan rasuah itu adalah golongan yang memiliki pangkat ataupun golongan yang memiliki pangkat. Seterusnya adalah prosedur kerja yang tidak jelas ataupun kurang jelas. Prosedur kerja yang tidak jelas ini akan menyebabkan sesuatu pengurusan itu dijalankan secara technique of neutralization, yang mana asal boleh melakukan rasuah asal tidak sesiapa tahu. Oke, seterusnya adalah kesan yang wujud. Kesan yang pertama adalah mengancam keselamatan sesebuah organisasi dan juga negara, yang mana boleh berlakunya kebocoran maklumat terperingkat. Maklumat terperingkat ini merujuk kepada rahasia-rahasia besar negara ataupun organisasi tersebut. Seterusnya berlakunya kesan yang wujud akibat berlakunya rasuah adalah mengancam keselamatan manusia dan juga kepupusan alam sekitar. Sebagai contoh, akibat rasuah yang berleluasa, penjawat awam ataupun golongan agensi-agensi tertentu meluluskan ataupun memberikan lesen secara haram kepada pembalap, khususnya pembalap haram. Seterusnya adalah ketidakadilan sosial, yang mana ketidakadilan sosial yang membawa kepada penindasan dan juga monopoli hak golongan tertentu. Sebagai contoh, pelaku rasuah ini diorang mementingkan hak mereka sendiri tanpa memikirkan hak orang lain. Seterusnya adalah melemahkan penguatkuasaan undang-undang. Juga merupakan salah satu kesan yang wujud akibat berlakunya rasuah yang berleluasa dalam kalangan penjawat awam. Seterusnya, cabaran yang wujud akibat dalam menangani isu rasuah ini adalah kepesatan teknologi baru. Kepesatan teknologi ini menyebabkan masalah rasuah ini sukar dikesan. Wujudnya manfaat tersebut menyebabkan masalah rasuah ini sukar dikesan adalah menjadikan isu rasuah ini menjadi kompleks. Sebagai contoh, rasuah yang berlaku adalah rasuah rentas sempadan atau rentas sempadan, yang mana
merumitkan lagi pihak SPRM dalam melakukan siasatan yang perlu melalui prosedur. Sebagai contoh, pelaku rasuah ini berada di luar negara. Seterusnya adalah kerjasama dan campur tangan ahli politik. Campur tangan dalam pembuatan keputusan sebagai contoh pelantikan jawatan dan pelaksanaan. Contoh yang paling relevan adalah case skandal Satu Malaysia Development Berhad 1MDB yang mana menyebabkan wujudnya cabaran yang ketiga, yaitu kurangnya sokongan dari orang awam. Kerana orang awam tidak lagi percaya kepada golongan pihak atasan dalam mengatasi masalah rasuah ini, kerana mereka beranggapan jika mereka memberitahu ataupun melaporkan kes-kes rasuah yang berlaku, golongan atasan ini tetap juga terlepas daripada hukuman akibat disebabkan oleh pangkat yang mereka miliki. Seterusnya kita akan masuk kepada langkah mengatasi. Yang pertama adalah budaya berintegriti. Budaya berintegriti ini memfokuskan kepada program-program ceramah pada peringkat sekolah, sama ada peringkat sekolah rendah ataupun menengah, yang mana program-program seperti ini adalah bertujuan untuk pemantapan etika dalam diri seorang pelajar. Selain itu juga, budaya integriti ini dapat ditanamkan dalam diri pelajar itu menerusi mewujudkan satu mata pelajaran seperti pembudayaan etika. Dengan ini, perkara tersebut akan dapat menambahkan sikap berintegriti pada peringkat asas lagi, pada peringkat mereka berada di sekolah rendah lagi, sebelum melanjut pada peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya adalah memperkasakan undang-undang sedia ada yang mana mengenakan hukuman yang tegas kepada pelaku rasuah, menitik beratkan terhadap keadilan yang perlu dilaksanakan pada peringkat penghakiman di mahkamah, iaitu mengenakan tindakan atau denda yang dilaksanakan adalah setimpal akibat masalah yang mereka wujudkan. Seterusnya, langkah mengatasi juga boleh kita lihat sebagai penjawab awam mestilah bersikap adil dan sama. Sebagai contoh, penjawab awam perlu banyak mengambil penjawat awam yang mengambil rasuah ataupun mengamalkan ataupun yang melakukan rasuah, yang mengamalkan melakukan rasuah demi kepentingan pribadi dengan mewujudkan langkahnya adalah mewujudkan agensi SPRM di setiap agensi tersebut. Tapi nama tu diubah dengan dikhususkan kepada organisasi tersebut saja. Dengan begitu penyeliaan dan pemantauan lebih terperinci untuk meneliti hasil kerja yang mereka lakukan, khususnya penjawat awam itu. Kesimpulannya, banyak faktor yang menyebabkan berlakunya gejala rasuah, khususnya dalam kalangan penjawat awam itu sendiri, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan orang awam terhadap golongan atasan, yang mana tidak dapat mengenakan tindakan yang sepatutnya kepada pelaku rasuah, yang boleh kita lihat mereka tidak dapat disabitkan kesalahan. Oleh sebab itu, semua pihak harus berganding bahu dalam memerangi isu rasuah yang semakin berleluasa, khususnya dalam kalangan penjawat awam. Sekian, terima kasih.